on dan saya akan mute-kan mikrofon. Kalau ada apa bunyi-bunyi daripada luar tu yang mengganggu, dia akan tapislah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah terus membantu kita, menambahkan nikmat-nikmat dan kemudahan kita, juga rezeki yang membolehkan kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada syariah Islam, agar kita sama-sama dapat membantu memperkuatkan agama Islam ni di muka bumi ini sebagai tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Jadi Allah hantar kita di muka bumi ni bukan untuk cari apa saja, cari rezeki saja, tetapi ada tugas. Tugasan kita ialah untuk membantu. Mungkin kita tidak dapat buat semua, tetapi kita boleh membantu di mana yang kita boleh lakukan dalam memperkuatkan agama Allah ini. Okey, kita masih lagi dalam konteks ayat ke-16. Saya terus kongsikan skrin kita seperti biasa. Dan tuan-tuan lihat sekarang ni di paparan skrin, paparan skrin komputer. Skrin komputer ni bahasa Melayu dia apa skrin lah kot. Sekarang ni skrin pun dah jadi skrin lah. Nak jadi perkataan lain nanti mungkin susah pula dia skrin lah. Dan tuan melihat ayat ke-16. So sekarang ni kita akan memulakan perbincangan kita dalam mengenal kalimah ad-dhalalata ni. Ad-dhalalata ni kita menyambung perbincangan sebelum ni. Kita telah melihat kalimah istarau, iaitu dia adalah fi'il madhi maklum wazan ke-8. Fi'il madhi maklum wazan ke-8 dengan fa'ilnya waw alif ziyadah tu adalah fa'ilnya. Fa'ilnya, siapa fa'ilnya? Ialah hum, isim dhamir hum yang marfu'. Hum tu maknanya jamak lah. Lelaki, orang ketiga yang ramai, yang merujuk kepada mereka semua lelaki. Itulah pelaku kepada fi'il madhi ishtarauta. Ada ta selepas shim tu menunjukkan dia dibentuk dengan acuan wazan yang ke-8. So persoalannya ialah kenapa dia mengambil bentuk wazan ke-8 So biasanya kalimah-kalimah yang dibentuk menggunakan wazan ke-8 ni ialah perbuatan-perbuatan yang berkait dengan pegangan hidup, berkait dengan akidah, berkait dengan kepercayaan, ketuhanan, semua tu maknanya dia bersangkut paut dengan
pegangan hidup seseorang tu di dalam hati, ya, hati dan mindanya, menjadikan dia satu penghayatan, ya. So ya, dia gunakan konteks wazan ke-8, ya, untuk mengaitkan perbuatan tu dengan perbuatan yang berkaitan dengan kepercayaan, ya. So maknanya bila dia kata menukarkan ni, so perbuatan tu ada bersangkut paut dengan menukarkan aspek kepercayaan dia, ya. Dalam konteks ni, apa kepercayaannya ialah menukarkan huda. Huda ni adalah satu petunjuk daripada Allah, ya. So dia membabitkan ketuhanan, membabitkan panduan daripada Al-Quran. So bila kata kerja tu melibatkan huda ni, dia akan menggunakan wazan ke-8, ya, dan ditandakan dengan ta tambahan selepas shim. Itulah menunjukkan acuan ataupun pembentukan kalimah yang menggunakan wazan ke-8, ya. Kalau kita tekan di situ, kalau kita lupa, kita boleh tekan di situ. Kita boleh dapat bantuan daripada digital ni, ya. Dia kemudian tekan di kotak klik selanjutnya, dia akan beritahu yang ni adalah sebenarnya apa, wazan ke-8, ya. Di bawah ni dia ada beritahu tu, ya. Bentuk wazan bentuk 8. Bentuk 8 tu bermaknanya dia ada kalimah yang mengambil wazan ke-8. Okey, so hari ini kita akan pergi kepada ad-dhalalata, ya. Ad-dhalalata, kalimah selepasnya iaitu dia adalah perlunya kalimah ad-dhalalata tu kerana istarau ni adalah satu perbuatan yang ada memerlukan objek, ya. Dia satu perbuatan fa'lun, kata kerja fa'lun yang memerlukan objek, ya. Jadi bila dia memerlukan objek, jadi dia mengambil dalam konteks ayat ni ialah objeknya ialah ad-dhalalata, ya. Itu sebagai melihat daripada konteks kalimah ni, dan kita boleh lihat apakah tanda dia, ya. Tanda dia menunjukkan dia maf'ul, objek. Objek ni dalam bahasa Arabnya dipanggilkan maf'ulun bih, ya, maf'ulun bih. Okey, kita tutup ni dulu, ya. So apakah tandanya untuk mengenal dia adalah objek? Kita akan lihat terdapat tanda kepada huruf yang terakhir itu yang mengambil baris fathah. Itulah tanda dia, ya. Di dalam konteks kalimah ni, kita tukarkan warna hijau. Ambil warna hijau gelap sikit dah, okey. Iaitu ta. Ya, tuan lihat ta sini. Ta ni mengambil baris atas fathah. Itulah tandanya yang kalimah ni adalah objek. Bila dia ta mengambil baris atas, ta mabutah mengambil baris atas tu, menunjukkan kalimah ad-dhalalata ni mengambil i'rab yang mansub, ya. Saya cuba gunakan kalimah di sini, ya, dan saya tidak menggunakan kalimah yang di sebelah saja. Kalau saya tekan di sini, tuan-tuan akan lihat, ya, dia akan bawa kita kepada sini, tetapi saya tak memilih untuk gunakan ini. Kenapa? Ejaan dia, ya. Ejaan dia masih lagi cara lama lah, iaitu alif kecil ni dia letak di atas lam. Ini bukannya penulisan Resam Osmani, ya. Resam Osmani, alif mat ni mesti selepas lam, bukannya di atas lam. So dari segi penulisan dia tidak berapa tepat lah, ya. So yang terbaiknya kita melihat dia dalam bentuk yang ini, ya. Alif
adalah selepas huruf lam tu. Ini baru betul penulisan dia. Bukannya di atas. Ya. Di ayat ni dia menggunakan penulisan resam Osmani, tetapi bila dia menggunakan rujukan yang lama ini, mungkin ini dah dibangunkan banyak tahun dulu ya. So, banyak tahun dulu mungkin mereka tidak tukarkan rujukan apa ni Abdullah ni kepada resam Osmani ya. Tetapi selain pada penulisan tu, yang lain tu kita boleh gunalah ya. Makna dia ialah kesesatan, dan yang grey, komponen grey itu adalah kata sandang, dan komponen yang warna emas tu adalah isim dia ya. Isim bermakna kalimah ni adalah isim ma'rifah ya, isim ma'rifah. Dan 3 huruf akar ayat ni kita boleh gunalah ya. 3 huruf akar ialah dot, lam, lam ya. Dot, lam, lam. Itu kita boleh gunakan untuk kita mengenal kalimah tu. Lepas tu dia kata kata terbitan dia ialah apa? Dhalalatun. Ni pun boleh gunakan ya. Maklumat ni boleh gunakan makna dia boleh digunakan, penerangan kepada komponen dia pun cuma kita ada masalah sikit kata sandang ni ya. Ini tak tahulah ini bahasa mana. Nak kata bahasa Indonesia ke, saya pun tak check lagi ya, sama ada orang Indonesia mengatakan kata sandang ya. Tapi yang paling tepat kita gunakan bukan kata sandang, tapi alif lam ta'rifah syamsiah. Ini kepada yang apa ya, yang warna hitam tu ya. Ini alif apa, alif lam ta'rifah syamsiah. Yang kuning ni ataupun oranye ni ialah isim masdar ya. Dia adalah isim masdar muannas ya, yang mansub. Ada ta tu menunjukkan dia muannas. Kemudian bila dia mengambil baris atas, jantina dia adalah muannas, dan i'rab dia adalah mansub ya. Okey, itu sekilas lalu ataupun seimbas lalu kita melihat apakah maklumat yang terdapat ya di dalam paparan ini. Dan kita buangkan tanda kotak ni sini ni, clear drawing. Dan cuba kita lihat corpus.com, apakah maklumat yang kita boleh dapat daripada digital Al-Quran yang kedua tu ialah corpus.com. Kita pergi ke website dia lah. Ni saya pun telah pun keluarkan ya. Yang tuan-tuan boleh guna pakai untuk membantu mengenal kalimah ya. Kalimah ni dalam bahasa Inggeris, kalau nak tukar bahasa Melayu kita right click saja dan translate tu Melayu. So dia akan translate kita kepada Melayu ya. So pertamanya di atas tu dia kata ni adalah kata nama perempuan. Itu perempuan tu maksud dia apa? Jantina dia adalah muannas dan berada dalam huruf akuzatif ya. Akuzatif tu Melayu pun sudah gunakan akuzatif ya, untuk i'rab dia, ataupun Arabnya akuzatif tu dia masukkanlah mansub ya. Dan kata nama ini terdiri daripada 3 huruf akar. Kata nama apa makna dia? Kata nama ialah isim ya, noun. Dia terdiri daripada 3 huruf akar. Maknanya kata nama ni adalah dibangunkan daripada 3 huruf akar, dot, lam, lam ya. Dot, lam, lam. Yang tadi pun dia ada beri kita juga dot, lam, lam ya. Dot dia sepatutnya secara berasingan, bukannya digabungkan ya. Digabungkan untuk mengatakan dia 3 huruf akar. Di sini dia tidak kata huruf akar, dia kata kata akar. Sebab tu dia gabungkan ya. Tapi yang pentingnya kita nak melihat dia daripada huruf akar itu sendiri, iaitu kita gunakan kaedah sini, iaitu kita asingkan dia dot, lam, lam.
Okey. Dan apa lagi maklumat yang ada di sini, di belah bawah ni ditunjukkan dalam bahasa Arabnya dia kata isim mansub. Ya, isim mansub, tapi dia tidak والصلاة والسلام على dia tidak أشرف specify. الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن Dia, رحمتك يا ada أرحم bunyi baik pula الراحمين. ya. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العالم. Ada kawan kita mungkin mainkan rakaman agaknya. Okey, isim mansub ya. Dia tidak specify isim tu jenis Al-Quran, isim ni banyak jenis isim. Jadi kena specify barulah lebih tepat ya, iaitu isim masdar. Kemudian bukan masdar saja, dia juga isim masdar ma'rifah ya, ma'rifah muannas yang mansub. Itulah cara kita menerangkannya ya. Kalau kita nak gunakan di sini pun boleh. Kita gunakan sini untuk penerangan ya, dengan mengumpulkan maklumat-maklumat yang telah kita lihat tu, kita cuba berikan penerangan kepada ad-dhalala ni ya. Kita boleh buat penerangan sini, lepas tu kita akan buat sekali lagi nanti di leksi logos bersama dengan pembentukan kalimah ya. Okey, kita gunakan teks dalam screen sharing ni. Kita ambil teks yang kita cuba buatkan penerangan dia ya, penerangan. Okey. So dia adalah kalimah isim ya. Isim tu adalah ini warna hijau ya. Saya tukarkan warna merah lah. Dan tukar ke warna merah. Okey. Isim bermakna dia adalah kalimah ismun. Yang pertama sekali. Dan kalimah ismun tu dia ada jenis dia ya. Nanti kepada mereka-mereka yang akan mengikuti modul ke 14 ya. 14 kita akan mula memperkenalkan apa yang dipanggilkan kata terbitan. Ya, kata terbitan tu dia ada jenis dia. So di sini jenis dia ialah masdar. S huruf besar tu bermakna jawi dia shad. Sebab tu kita gunakan S yang besar. Ya, sebab dia dikaitkan dengan jawi dia mim shad dal ra, masdarun. Sebab tu bila menulis ruminya kita akan gunakan S yang besar ya, masdar. Isim masdar. Kemudian dia ada alif lam ta'rifah tu bermakna dia isim masdar yang ma'rifah. Ma'rifah. Okey. Dan apa lagi yang kita boleh lihat daripada kalimah tu ialah dia mempunyai hujungnya ta marbutah. Ta marbutah tu menunjukkan gender dia. Ya, so kita masukkan gender dia, muannas. Okey, muannas. Apa lagi? Bilangan dia. So, bila ta marbutah juga menunjukkan bilangan yang mufrad ya. Mufrad tu kalau jamak dia bukannya ta marbutah. Ya, kalau jamak dia akan mengambil alif dengan ta maftuhah. Itu dia apa? Tandanya kalau dia bilangan dia yang jamak. Ya. Ataupun kalau dia musanna dua, dia akan mengambil alif dengan nun baris bawah di hujungnya dia. Ta ni. Bola lata ni itu dua. Bola lat latin. Bola latin. Bola lati itu jamak. Tetapi di sini bukan. Dia ada ta marbutah saja menunjukkan kalimah ni bilangan dia adalah mufrad ya. Mufrad makna singular. Bila dia muannas kita gunakan mufradah ya, sebab ada ta marbutah juga. Mufradatun kita bunyikan dia sebagai
mufradah. Okey. Dan dia mengambil baris atas ta marbutah tu, bermakna i'rabnya yang mansub. Kita masukkan sekali lagi yang mansub. Itu dia punya i'rab tu ya. Tetapi kita kena terangkanlah sekali kenapa dia mengambil i'rab yang mansub tu. Ya, so kita boleh masukkan penerangan tu sebelum yang mansub ni. Peranan dia adalah maf'ulun bih. Dia objek. Dia juga adalah objek. Objek dalam bahasa Arab dia ialah maf'ulun bih. Itu Arab dia dalam Rumi lah. Ya. Yang mansub. Itulah kenapa ta marbutah tu mengambil baris atas, menjadikan dia satu kalimah yang mansub. Ya, adalah kerana dia berperanan sebagai objek, iaitu maf'ulun bih. Objek ni bahasa Melayu, bahasa Arab dia maf'ulun bih. Ya, kalau bahasa Inggeris apa dia? Objek jugalah. object ya. Objek. Itu objek ni daripada bahasa Inggeris lah, digunakan dalam bahasa Melayu. Dia adalah maf'ulun bih yang mansub. Okey. Itu apa ni? Penerangan kepada kalimah ad-dhalalata yang kita boleh dapat daripada maklumat yang disediakan ni. Kita kumpulkan ya, cuma di sini dia tidak mengatakan isim masdar. Isim masdar ni kita sebenarnya kenal daripada bentuk dia tu ya. Bentuk dia dan makna itu boleh memberi panduan kepada kita, iaitu dia ni adalah isim masdar. Isim masdar ni bahasa Inggeris dia apa? Verbal noun. Satu kata nama yang dibentuk daripada kata kerja dan dia mempunyai elemen kata kerja dalam kata nama tu. Itu dia panggilkan isim masdar. Kalau bahasa Inggeris, Melayu, okey, sepatutnya makna dia apa dia? Kesesatan. Itu lebih tepat ya, makna dia kesesatan. So mungkin kita tambahkan masukkan makna dia sekali di sini untuk membantu ya. Dalam konteks makna akan membantu bila masdar dia akan mengambil makna kesesatan. Daripada sesat menjadi kesesatan, itulah dipanggilkan masdar ya. Di sini terjemahan yang sesat tu kurang tepatlah ya. Kalau kita nak bahaskan dia, terjemahan yang sesat ni kurang tepat, iaitu dia lebih dalam bentuk isim sifat. Yang sesat itu adalah isim sifat, bukannya masdar. So bila kita memberi makna tu, yang sebaiknya mesti bertepatan dengan jenis dia, iaitu kesesatan ya. So kalau kita tengok di digital Al-Quran yang satu lagi tu, dia lebih sesuai lah. Yang ni dia diterjemahkan sebagai kesesatan. Yang ni lebih tepat daripada korpus. Korpus tu dia apa? Dia Google Translator ya. Dia pakai Google Translator, dia translate dia. Jadi jangan pakai sangat, jangan ikut sangat. Boleh kita rujuk, tapi kita kena hati-hatilah ya. Kita kena up sikit, jangan ikut saja ya. Sebab dia komputer, dia apa yang disediakan diikut sajalah, itu saja. Dia tidak ada otak, dia tak ada akal ya. Kita yang bakal ni kita kena baiki maklumat tu, iaitu kita terjemahkan sebagai kesesatan ya. Dalam bahasa Inggeris Doktor, ya. jadi maksud kan kalau isim masdar ni selalu macam kita kata kalau makan, makanan macam tu kan. Jadi kita memang kat sinilah kalau sesat, kesesatan. Ya, biasanya dia ada imbuhan an ya. Kan? Di belakang tu. Lepas tu dalam bahasa Inggeris dia sebenarnya, kalau kita dalam bahasa Inggeris tadi, dia akan lebih membantu ya. Tengok sini,
Bahasa Inggeris verbal noun biasanya dia ada ing di hujungnya. Ya, daripada perbuatan tu dia ada hujung dia ing, itulah menunjukkan verbal noun. Ya. Kalau makan tadi eat, itu makan bahasa Inggeris dia eat, dia jadi eating. Itulah permakanan, bukannya makanan ya. Permakanan tu masdar, makanan bukannya masdar. Jadi kalau eating tu permakanan, ya. Jadi sini dia daripada sesat astray dia jadi straying, ya, straying. Itulah menunjukkan bentuk isim masdar. Doktor, nak tanya doktor, kenapa dia objek ni doktor? Oh, apa aja? Kan ada kalimah istarau ni. Oh, daripada situ yang Dia istarau maknanya apa? Menukar kan? So kalau menukar mesti ada objek dia. Okay. Menukar tak boleh kosong ya. Dia mesti ada penyempurna dia iaitu objek. Jadi Oh, Abdullah lah menjadi objek kepada istarau. Ya, kalau kita dalam penerangan ni kita nak kemaskan lagi, kalau tak berapa jelas kita boleh bantu dia dengan mengemaskan lagi iaitu bila kita kata objek tadi dan kita boleh kemaskan lagi kepada kalimah istarau tu. Ya. Dan kita masukkan jawi istarau tu itu gunakan apa? Gunakan leksi logos saja ya. Kita pergi ke leksi logos. Mana leksi logos? Ada yang baru masuk lagi ya. Kita buka leksi logos, kita type istarau tu. Turunkan sikit ataupun alih ke atas lah ya. Kita nak menaik sini je kalimah istarau dan kita masukkan dalam bracket tu. Alif Abdul Wasal Shim yang sukun, ta baris atas, roh pun baris atas. Lepas tu waw ni asalnya waw tu adalah waw sakinah, tapi sebab dia bertemu dengan Abdulalah tu dia perlu dihidupkan dengan baris dhammah. Itulah kalimah istarau ya, istarau. Jadi kita copy dia, lepas tu kita masuk ke dalam bracket ni. Ya, untuk masukkan dalam bracket tu kita kena edit dulu. Selalu istarau tu kan membeli kan. Membeli. Kan. Membeli ya. Tapi ini kalau doktor, kita apa? Kita masukkan dalam ayat ni tak tepat lah ya. Macam mana pula membeli ya, bukan proses membeli sini. Membeli ni biasanya dengan wang lah, dengan duit kan, tapi tidak, maksud dia membeli tu ialah menukarkan. Maknanya dia ambil kesesatan tu, dia bayar dengan petunjuk. Itulah yang dimaksudkan dengan membeli itu ya. Jadi kita tukarkan membeli itu kepada menukar, ya, barulah dia lebih tepat lah ya. Jadi balik ke situ tadi, mana korpus ni ya, itulah penerangan kepada Abdullah Lata. doktor, kalau kita tengok di sini dia ada wazan tak? Apa dia? Wazan ada tak wazan untuk masdar ni? Yang ni okey, wazan tak ada ya. Tengok sini. Okey, bila dia tidak ada wazan di sini ya. Tengok. So kalau tidak ada wazan tu biasanya kita masukkan dia dalam wazan satu. Ya, okey, kita tambah, bagus soalan tu. Jadi kita masukkan maklumat tu. Dia banyak lagi sebenarnya. Nanti kita buat pembentukan kalimah tu kita akan nampak dia lebih tepatnya. Kalau nak masukkan wazan sini ialah kita ambil wazan satu. Wazan satu ni dia tidak ada acuan. Jadi acuan tu adalah dibentuk daripada kaedah dipanggilkan sama'i ya. Wazan satu. Wazan satu ma'rifah. Ya, kalau tengok pada template macam mana kita tahu wazan satu ialah kerana dia tidak ada acuan. Isim masdar ni kalau wazan lain dia ada acuan ya.
So kalau kita buka template tu, tuan-tuan akan tengok senarai isim mafdal, acuan kata terbitan, isim mafdal yang ala sekali, belah kiri sekali. Ini isim mafdal ya. Kalau wazan 2 dia ada bentuk dia. Wazan 3 pun ada bentuk. Sampailah wazan ke-10 semua ada bentuk dia. Ada acuan dia. Ya, so bermakna kalau dia bukannya tak ada termasuk dalam salah satu daripada bentuk ni, dia adalah dalam kumpulan dan wazan 1 ni, iaitu isim mafdal wazan 1 yang dibentuk daripada kaedah sama'i. Sama'i itu maksudnya ijaan dia, penulisan dia adalah mengikut cara orang Arab bercakap, menyebutnya. Ya, ad-dhalalata, orang Arab kata ad-dhalalata, itulah ijaan dia. Ya, ataupun kata terbitan dia bermula dengan dhalalun. Dhalalun dia akan tukar kepada muannats jadi dhalalatun. Kemudian tambah alif lam ta'rifah jadi ad-dhalalatu. Kemudian bila dia masuk jadilah ad-dhala. Itulah. Ya, so dari aspek wazan dia tidak ada bentuk mana dia kita masukkan di dalam kumpulan wazan 1. Okey. Tu wazan 1. Ya, kalau kita nak kemaskan kat sini pun boleh, kita masukkan bracket tadi ya. Masukkan bracket tu. Masukkan kaedah dia tu iaitu sama'i dalam bracket tu, menunjukkan kenapa kita masukkan dalam kumpulan wazan 1, kerana dia mengikut kaedah sama'i. Kita masukkan dalam dengan gunakan leksi logos, kita type sama'i, sim, mim, alif, ain, ya. Ya, sama'i, kita kopikan dia masuk dalam tag ni semula. Okey, edit tag ni, double klik dekat bracket tu, copy dia. Masuklah sama'i tu. Jadi lengkaplah dia punya penerangan tu ya, dengan masukkan wazan dan juga kaedah macam mana dia mengambil bentuk tu, iaitu kaedah sama'i. Okey, itu penerangan ya. Jadi kita simpan ini untuk membantu kita membuat pembentukan kalimah besok ya. Besok kita akan ulang balik dengan lihat komponen dia. Kemudian kita akan beri penerangan dia sekali lagi dalam jawi pula. Ini sekarang ni rumi. Yang rumi ni kita akan tukar pada jawi besok. Dan kita buat pembentukan kalimah dan kita terjemahkan dia. Ya. Terjemahkan dia. So untuk menterjemahkan dia tu, kita perlu masukkan balik kalimah kata kerja istarau ni ya, supaya dia berpasangan. Kalau tidak dia macam tergantung ya, sebab ad-dhalalata ni adalah objek kepada istarau tu. Besok kita akan masukkan sekali selepas kita buat pembentukan kalimah tu, dan kita terjemahkan dia sekali bersama dengan kalimah kata kerja istarau tu. Okey, untuk masa ni kita boleh simpan dia ya. Simpan dia ada dua cara lah. Ya, satu simpanan kita gunakan screenshot. Print screen. Okey, sekali lagi. Mana dia? Tu. Yang keduanya kita boleh simpan kalau kita nak kita copy pada tempat lain lah, Word dan sebagainya. Di sini dia tak ada simpanan dekat notebook tu lah. Kalau leksi logos tadi ada simpanan dekat notebook, sini tidak ada. So kita simpan dia sebagai image sajalah ya. Jadi besok kita keluarkan untuk menyambung perbincangan kita dengan melihat apakah komponen dia ya, dan juga penerangannya kita akan buat dalam Jawi Melayu, dan kita akan buat pembentukan kalimah sekali ya, insya-Allah.
So untuk hari ini kita berhenti di sini dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم Doktor tak sempat. والمسلمين Tak sempat. والمجاهدين في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمجاهدين في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمجاهدين في فلسطين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم آمين.